Hai semua, 各位好， senang bisa ada di tempat ini, 真的很开心可以在这个 melayani 地 gereja yang 方 bertumbuh. 服侍这个在成长的教会。 Saya mendengar Anda semua bergerak ke 10 tempat, 我听见你们各个方面都在发展，在10个地 bergerak 点， dalam kegerakan perintisan gereja-gereja. 真的是运动在神的里面建造新教会。 Dan saya mendengar ada pertumbuhan luar biasa di tengah-tengah 我听 Anda. 到了在这个教会在成长的， Terhormat dan kasih karunia saya bisa berdiri di tempat ini kembali, 真的是很荣幸可以站在这个地方， menyampaikan firman Tuhan. 再跟你分享神的话。 Mari kita tundukkan kepala, 我们等一 kita 下我们要 berdoa 祷告 sejenak.。Tuhan Yesus, 主耶稣， Roh Kudus, 圣灵啊， Engkau hadir di tempat ini, 你就在此地， buat segala sesuatu menjadi begitu mudah kami mengerti. 让一切变得很简单，我们可以理解。 Engkau berbicara 你向我们讲 dan 话， menunggangi setiap kalimat yang hendak hamba sampaikan, 我讲的每一句话，你就在里面， sehingga berbicara dalam hati kami. 是你自己本身向我们的心里 Ubahkan 讲话， setiap kami ya 改变 Tuhan. 我们每一个人吧，主。 Di dalam nama 奉耶 Yesus 稣基督的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. 好，热烈的掌声献给我们的主。 Saudara, saya diberikan tema Making Disciples, Transforming Lives. 各位，我要讲的主题是 Saya menyampaikan 一个 firman Tuhan secara berseri. 兴起门徒。 Di sesi yang sebelumnya, saya berbicara 改化生 mengenai 命 masuk dalam kegerakan Tuhan. 上一堂我讲的是怎么样进入神的运动。 Bagi Anda yang tidak datang di sesi yang sebelumnya, 上一堂没有来的朋友， saya berkata tentang kegerakan Allah. 我分享的关于神的运动、属灵的运动。 Banyak orang Kristen 很多基督教的人 berpikir sesuatu yang salah tentang kegerakan. 有误解的想法， Banyak 对于 orang 神的 berpikir 运动。 bahwa masuk dalam kegerakan Allah itu berarti kita mengikuti sebuah konferensi yang luar 很 biasa. 多人以为进入神的运动、属灵的运动，就是你参入这个属灵的这个特会。 Banyak orang berpikir bahwa gereja yang bergerak adalah gereja yang memiliki banyak acara. 很多人家以为在进入这个神运动的教会，就是有做很多活动的教会。 Kalau kita bisa mengadakan konferensi ataupun konser musik rohani, 如果我们可以做这个属灵的节目， oh kita sedang berada dalam kegerakan Allah. 我们就觉得我们在活在神的运动中。 Tidak ada yang salah dengan membuat acara atau mengadakan konferensi. 举办这些活动是没有错的， Tapi bukan itu yang namanya kegerakan. 可是这个神的运动不是这个意思。 Ternyata kita bisa bergerak, 原来我们可以 gereja bisa bergerak, 我们可以行在神的运 namun 动 tidak 当中， kemana-mana. 我们也可以看起来 Sama 教 seperti 会 orang yang 在运 berlari 行，可是是没有改变的。 Sama seperti orang yang berlari di atas treadmill, 就好像我们跑在这个跑步机的 dia 一样， bergerak, dia berkeringat, tetapi tidak kemana-mana. 他流汗，可是他哪都不去。 Itu sebabnya mengapa ada gereja yang terlihat sibuk, 所以有很多教会看起来他们很忙碌， punya banyak acara, 有很多节目， tetapi tidak mencapai apa-apa dalam 可是 kerajaan 都 Allah. 在神的国度里没有达到什么成果， Karena mereka salah tentang arti bergerak. 因为对于神的运动他们有错误的概念。 Sebuah kegerakan 一个神的运动 punya arah. 是有方向走的。 Dan Matius 28 mengatakan, 马太福音第28章说， arah dari kegerakan Allah adalah menjadikan segala bangsa murid. 这个我们神运动的方向就是让世界成为耶稣基督的门徒， Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. 去让全部万民都成为我的门徒。 Saya menantang banyak jemaat 刚才我挑战很多会友们， yang ada di sesi sebelumnya 就上一堂来到参 untuk 加的， terlibat di dalam kegerakan Allah, 就加入神的运动， yaitu memuridkan. 就是门训。 Saya tanya kepada mereka, 我问他们， siapakah 1, 2, atau 3 nama 他们生命中1、2个、3个名字， yang engkau mau fokus atas mereka, 他们想要门训的，想要 bangun 重视的， hubungan kepada mereka, 然后开始建立关系 memantau 跟他们， kehidupan rohani mereka, 在观察他们属灵的成长， dan memuridkan mereka. 然后门训他们。 Tahun yang lalu, 去年 jumlah jemaat yang saya gembalakan, 我牧养的会友， bulan Juli yang lalu sekitar 3.300 orang. 去年的7月份差不多是3000多名， Hari ini kami bertumbuh menjadi 4.500 今天我 orang. 们成长到4500名。 Tepuk tangan bagi 好，我 Tuhan. 们要归给我们的神， Karena kami
mengajar untuk setiap orang masuk dalam kegerakan Allah dengan cara memuridkan. 因为我们教导我们的会友如何进行神的运动，就透过门训。 Itu yang saya bagikan di sesi sebelumnya. 就上一堂我所分享的就是这一点。 Sebelum saya lanjut, 我还没有继续 saya 之 akan memberikan 前， salam buat seluruh jemaat yang ada di 5 satelit yang sedang broadcast atau mengikuti live streaming dengan 我要 kita. 向5个分堂在跟我们直播的朋友， Ya, Tuhan ada bersamamu. 主与你们同在。 Kita mau berikan tepuk tangan buat 我 mereka 要 ya. 给他们热烈的掌 Hello, 声 hi.。你好， Oke, hari ini, 好，现在今天 malam ini saya akan 今天晚 bagikan 上 tentang bagaimana hidup di dalam panggilan Allah. 我要分享就是如何活在神的呼召里。 Saudara, kalau Anda melihat 各位如果 gereja 你看 hari-hari ini, 现代的这个教会， sangat menyedihkan karena ada banyak orang Kristen yang tidak lagi antusias. 真的很可悲，因为看见很多教会中已经不是积极的日程了， Kerohanian mereka tidak antusias. Dengan kata lain mereka suam-suam kuku. 他们的属灵真的是没有很积极的日程了，就不冷也不热。 Mengapa mereka tidak antusias? 为什么他们没有积极的热忱呢？ Bukan karena mereka tidak memiliki kebaktian yang luar biasa. 不是因为他们没有了不起的或是完美的敬拜， Bukan karena gereja mereka kurang acara. 不是他们的教会没有活动， Tapi salah satu alasannya adalah karena mereka tidak hidup di dalam panggilan Allah. 可是其中一个理由是因为他们没有活在主的呼召里。 Itulah juga yang menjadi penyebab mengapa ada banyak gereja tidak bergerak dalam kegerakan Allah. 这也是为什么很多教会都没有行在神的运动中。 Bagaimana mereka bisa bergerak di dalam kegerakan Allah sementara mereka tidak hidup di dalam panggilan Allah? 他们怎么可以运行在神的运动？如果他们自己也没有本身没有活在主的旨意的生命， Saya percaya 我相信 orang yang hidup di dalam panggilan, 活在神呼召里的人， mereka akan hidup dalam antusiasme. 他们同样可以在很积极的热忱当中活着。 Rahasia kerohanian yang antusias adalah hidup dalam panggilan. 拥有一个属灵的积极的热忱的秘诀，就是活在主的呼召中。 Tuhan punya panggilan dalam hidup kita. 在我们的生命里，主拥有他的呼召给我们。 Sebagai jemaat, 身为会友， Anda juga punya panggilan di dalam Tuhan. 你也是同样的在主里面有你的呼召。 Panggilan itu berbicara mengenai tugas yang Tuhan mau kita selesaikan dalam 这个呼 hidup 召 ini. 是说到关于主吩咐你、命令你、给你任务要成就的。 Banyak orang Kristen hari-hari ini 很多现在的基督徒 memposisikan dirinya sebagai penonton di 把 dalam 自 gereja. 己在教会就变成一个观众， Mereka tidak hidup di dalam panggilan, 他们没有活在神的呼召中， tapi mereka menjadi penonton. 可是他们是成为观众。 Saudara tahu bahayanya menjadi penonton? 你知道成为观众的一个危险度吗？ Penonton itu selalu lebih pintar daripada pemain. 那这个观众呢，常常是比这个球员还要厉害。 Coba lihat penonton sepak bola. 当你看足球赛的时候， Kenapa ya kok nggak bisa gol? 为什么没办法进球？ Aduh, pemain itu kok tendangannya kurang kuat. 这个球员踢得不够力， Aduh, giring bola aja nggak bisa. 带球也不会。 Penonton selalu lebih pintar daripada pemain. 观众一定是往往比球员还要厉害，还要聪明。 Katakan kepada kanan kiri, apakah kamu penonton 跟 atau 旁边的 pemain? 人说，你是球员还是你是观众啊？ Penonton selalu lebih pintar daripada pemain. 观众往往就是比球员还要厉害， Mereka pintar berkomentar. 他们厉害批评。 Saudara, di dalam gereja juga sama. 在教会也一样。 Ya, hari-hari ini banyak orang menjadi penonton daripada pemain di dalam gereja. 现在很多在教会里成为观众。 Matius 9 mengatakan, 马太福音第9章说， tuayan memang banyak, 庄稼多， tetapi pekerja 可 sedikit. 是工作的人少。 Tuayan itu banyak, 庄稼多， pekerja sedikit. 工作的人少。 Harusnya 其实， di gereja modern, 在现代的教会， pekerja harusnya lebih banyak. 工作的人应该要比庄稼还要多。 Kenapa? 为什么？ Karena gereja sudah ada sejak 2000 tahun yang 因 lalu. 为2000年前这个教会就已经存在啦， Sudah banyak orang menjadi Kristen. 很多人都已经成为基督徒啦。 Dulu waktu Yesus
Setelah Yesus naik ke sorga, 耶稣上天之后， orang Kristen hanya sedikit di dunia ini. 这个世界上的基督教不多， Dibanding dengan sekarang, 比起现代， sangat banyak orang Kristen di 真的 dunia 很 ini. 多基督徒在这个世界里。 Tetapi Alkitab masih mengatakan, 可是现在经文还是说， tuayan 这个庄稼 lebih banyak daripada pekerja. Ya, 庄稼比这个工人还要多， tuayan selalu lebih banyak daripada pekerja. 庄稼往往是比工人还要 Itu 多。 sebabnya 那就为什么 Anda tidak boleh jadi penonton. 你 Katakan 不要 amin. 成为观众？一起说阿门。 Setiap kita punya tugas. 我们每一个人是有任务的， Setiap kita punya panggilan. 我们每一个人是有呼召的。 Nah, pertanyaannya adalah, 那问题是， mengapa bagi beberapa orang 为什么对于有一 sangat 些人 sulit hidup di dalam panggilan? 很难活在神的呼召里？ Ketika Tuhan menyatakan panggilannya, 当主显现他的呼召的时候， kenapa banyak orang sulit meresponinya? 为什么很多人就很难来答复神呢？ Karena Anda harus tahu 因为你要明白， sifat dari panggilan Tuhan. 这个神的呼召的特色， Saudara, Anda harus tahu sifat dari panggilan Tuhan. 你们一定要明白这个神呼召的这个特 Sifat 色， dari panggilan Tuhan adalah 它的本质是 Tuhanlah yang berinisiatif memanggil kita. 是主动，神主动呼召我们的。 Seringkali banyak orang nggak hidup di dalam panggilan, 常常往往人家没有活在主的呼召里， alasannya selalu karena saya belum menemukan panggilan 理 Tuhan. 由常常说，因为我没有找到啊，主要我做什么啊？ Saya perlu waktu 1 bulan berpuasa untuk menemukan 我需 panggilan 要时 Tuhan. 间1个月来进食祷告，为了要寻找到主 Saya 的 perlu 呼召。 berdoa 1 bulan untuk saya menemukan panggilan 我必须 Tuhan. 要祷告1个月才可以找到主对我的呼召。 1 minggu yang lalu 上个礼拜 ada 1 orang 有一个 asing 人 teks saya di sosial media. 寄给我短讯， Dia tanya soal baptisan air. 他问我关于洗礼的， Saya jelaskan panjang lebar soal baptisan air. 我长长短短的一直解释给他关于洗礼的事情。 Intinya saya berkata kamu perlu dibaptis. 重点我就跟他讲说，你需要被受洗。 Lalu setelah itu dia meresponi, 然后他就回答说 baik Pastor Fuji, 好，Pastor 夫基牧师， saya akan berdoa dulu. 我先祷告先。 What? 我说什么？ Sudah sangat jelas. 真的很清楚啦， Masih perlu didoakan 你 lagi. 还需要祷告吗？ Percuma saya jelaskan panjang lebar. 我跟你讲的长长短短， Sudah 不是白费了吗 sangat jelas？ 就已经很清楚 Kamu 了， perlu dibaptis. 真的很清楚，你必须 Buatlah 要受 keputusan 洗， untuk dibaptis. 你做决定吧，受洗 Sesegera 吧， mungkin. 马上就受洗。 Tapi dia 可 berkata, 是他说， aku mau berdoa dulu. 我要先祷告。 Banyak orang seperti itu. 很多人是这样的， Kita selalu punya banyak alasan. 我们常常有很 Dan 多理 alasan 由。 paling utama adalah, 那唯一一个理由， saya mau menemukan panggilan 我要 Tuhan. 先找到这个呼召。 Saudara, inilah alasan utama mengapa orang tidak hidup dalam panggilan 各位， Tuhan. 这个就是一个理由，为什么很多人没有活在神的呼召 Kita 里？ selalu berusaha untuk menemukan panggilan 我们 Tuhan. 往往常常试着去寻找这个神的呼召。 Kebenarannya adalah 真理是， Tuhan yang menemukan Anda, 是主神找到你的， bukan Anda yang menemukan 不 Tuhan. 是你找到神。 Tuhan yang untuk memanggilmu, Tuhan akan menemukan Anda. 是主要呼召你，所以是他去找你。 Katakan amin. 一起说阿门。 Jadi yang terpenting sekarang adalah 所以最重要现在是， bukan menemukan panggilan Tuhan, 不是去找到这个呼召， tapi meresponi panggilan Tuhan. 可是怎么样去回复这个 Saya 神的 ulangi 呼召？我再重复一下， Meresponi panggilan Tuhan 回复神的呼召 itu lebih penting daripada menemukan panggilan 更 Tuhan. 重要，比起你寻找神的呼召。 Karena apa? 为什么呢？ Karena panggilan itu inisiatif 因 Tuhan. 为这个呼召是神主动的。 Kalau Tuhan mau memanggil Anda, 如果神要呼召你， Dialah yang akan menemukan 是 Anda. 他会找到你。 Katakan 一 amin. 起说阿门。 Jadi lebih baik 所以比较好， Anda mempersiapkan diri 你预备自己， ketika Tuhan memanggil Anda, 当神呼召你的时候， Anda mentaatinya. 你真的是顺从了。 Katakan amin. 一起说阿门。 Daripada Anda sibuk 好过你就很忙碌， menemukan panggilan 去 Tuhan, 寻找神的呼召。 ketika Tuhan menemukan Anda, 当神找到你了， Anda berkata 你 kepada 就 Tuhan, 说： Tuhan aku butuh waktu.
主啊，我需要时 Aku 间， mau berpuasa 40 hari. 我先40天禁食祷 Aku 告， mau berdoa dulu. 我先祷告一下， Menemukan apakah ini memang benar panggilanmu. 我先找一下这个是不是你的呼召， Itu alasan. 这个是理由、借口。 Saudara, 各位， sifat dari panggilan adalah 这个呼召的本质是 Tuhan akan menemukan Anda sendiri. 主本身会找到你。 Loh, Pastor Fuji, mana dasar 福 ayatnya? 基牧师，这个经文在哪里呀、 Mari kita buka sama-sama di Matius 20, 我们一起翻到马太 ayat 福音1 sampai 7. 20章第1节到第7节。 Matius 20, 马太福音20章 ayat 1 sampai 7. 第1节到第7节。因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，和工人将定一天1钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在四出去，看见世上还有前站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给你，我必给你们。”他们也进去了。约在午正和申初又出去，也是这样行。约在有处出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。” Berikan tepuk tangan buat dia. Oke. 谢谢。 Saudara, firman Tuhan mengatakan, 这个经文说， kerajaan sorga itu seperti seorang tuan 这个神的国度就好像一个 yang keluar 家主， pagi-pagi benar 清早就出去了， mencari pekerja. 找工人， Bukan pekerja yang mencari Tuhan, 不是这个工人去找他的老板， tapi Tuhan mencari pekerja. 可是这是他的老板去找这个工人， Bukan kita yang mencari-cari panggilan, 不是我们去找这个呼召， tapi Tuhan yang akan mencari Anda. 是神自己本身会找你 Katakan 们。 amin. 一起说阿门。 Jadi 所以 banyak orang kenapa nggak hidup dalam 很 panggilan? 多人为什么没有活在神的这个呼召里？ Karena mereka merasa harus menemukan panggilan 因为 Tuhan. 他们觉得要先寻找找 Aku 到， harus menemukan. 我要先去找 Aku 到 butuh，waktu. 我需要时间。 Saudara, kalau Tuhan 各 memanggilmu, 位，如果神呼召你， Dia akan menemukanmu. 他必定会找到你。 Katakan 一 amin. 起说阿门。 Nah, di sini ada pekerja, di sini ada tuan 这里有这个家主， yang dikatakan pagi-pagi benar keluar mencari pekerja. 清早就找工人， Kemudian direkrutlah pekerja 然 itu. 后有工人他带到他的葡萄园里， Lalu bukan hanya pagi-pagi benar, tapi juga dikatakan jam 9 pagi, 不只是清早而已，然后到一段时间 ia keluar pula. 他又出去了， Dan dilihat ada orang-orang yang menganggur 他 di 又看到 pasar. 有很多人在市场里是闲站着的， Direkrutlah mereka, Hai. masuklah dalam kebun anggurku dan bekerja di 他又 situ. 再邀请他们到他的葡萄园里工作， Bukan hanya jam 9, 不只是我们的时间 tapi 9点而 dikatakan 已， jam 12 Yus. dan jam 3 petang, 又说到12点跟3点， ia 我们的 keluar 时 pula 间，他又出去了， dan melakukan hal yang sama. 然后做同样的事。 Dan yang luar biasa, 了不起的是， jam 5 petang, 就下午5点的 ia 我们的时 keluar 间， lagi. 他又再一次出去， Katakan keluar lagi. 再一次出去， Dan mendapati orang-orang lain pula, 还找到有闲站的人。 mengapa kamu nganggur? 你为什么闲站着？ Ayo kerja sama aku. 来跟我一起工作吧， Kerja di ladangku. 来在我的葡萄园里工作吧。 Saudara, kalau 各位。 saya jadi bosnya, 如果我是老板的话， rugi. 真的是吃亏了。 Untuk yang jam 12, jam 3, dan jam 5, 12点的、3点的、5点的，我们的时间的， rugi saya pekerjakan mereka dengan upah yang sama. 可以要给他一样的工资，是我们吃亏了。 Apalagi jam 5 sore. 更不用说下午5点的， Saya rekrut mereka, 我叫他们到我 Mereka 这里 cuma 来 kerja 工作 1 jam， 他们只工作了1个小时， saya kasih upah yang 我 sama. 还是要给他一样的工资。 Lebih baik saya rekrut, 比较好，我叫他们来工作 tapi，besok kerjanya. 可是明天才工作， Seharian penuh, 就可以做一整天， baru saya kasih 我 upah. 再给他工资。 Pertanyaannya, 那我的问题是， mengapa Tuhan di Alkitab ini 为什么这个家主在我们经文 tetap 上的， merekrut pekerja 他还是一样邀请工人到他的葡萄园里来工作， walaupun jam 5就 sore? 算是已经下午5点了？ Ada 2 alasan. 有2个理由。 Alasan pertama, 第一个理由， karena Tuhan tidak suka
lihat orang menganggur. 因为神不喜欢看到有人闲站着， Itu sebabnya 所以 di dalam gereja 在我们教会 tidak boleh ada pengangguran. 不可以有人闲着的。 Tuhan memanggil Anda semua 神呼召你每一个 untuk 人， bekerja di ladang 为 Tuhan. 了要在神的国度工作， Jangan ngomong sama Pastor Fuji, 不要跟福基牧师说， aku butuh 1 bulan untuk 我需 berdoa. 要一个月来 Aku 祷 mau 告， temukan panggilan 我要 Tuhan. 先找到这个呼 No, 召。 no, no. Hari 不 ini 不，现在今天 Tuhan ngomong lewat mulut saya. 透过我主跟你说， Tuhan memanggilmu. 主在呼召你们， Bukan kamu yang cari Tuhan, 不是你找 tapi 神， Tuhan yang akan mencarimu. 而是神自己本身来找你， Bukan kamu yang menemukan Tuhan, 不是你找到 tapi 神， Tuhan yang 可 menemukanmu. 是神找到你们。 Pertanyaannya, 我的问题， apakah Anda mau meresponi? 你要不要答复神呢？ Jadi hari ini 所以今天 Tuhan memanggilmu untuk bekerja di ladang Tuhan. 主就呼召你们要为他的国度而工作， Jangan ngomong aku mau berdoa dulu. 不要说我要先祷告。 Tuhan memanggilmu untuk melayani Tuhan. 主呼召你现在为了要服侍 Katakan 他， amin. 一起说阿门， Katakan amin. 一起说阿门。 Alasan kedua, 第二个理由， mengapa Tuhan di Alkitab itu 为什么这个家主在这个经文 tetap mencari pekerja walaupun jam 5 sore? 还是一样出去找工人，就算是已经5点下午了， Kalau dia berkali-kali keluar cari pekerja, berarti pekerjaannya sangat banyak. 如果他一次又一次出去找工人的话，这个代表了他要做的事情太多了。 Pekerjaan Tuhan itu sangat banyak di akhir zaman. 神要做的工作太多了，在这个末了的日 Dan 子， Tuhan memanggil kita 神也呼召我们， untuk hidup di dalam panggilannya. 为了要我们活在他的呼召里。 Katakan 一 amin. 起说阿门。 Jadi yang harus Anda tahu adalah 所以你们必须要明白的就是， Tuhan yang akan menemukan Anda. 是神本身会找到你们。 Saudara, di ayat yang kita baca, 刚才我们读的那段经 dari 文， perumpamaan ini, 在这个比喻， sebetulnya sadar nggak orang-orang itu kalau mereka butuh pekerjaan? 你觉得这些工人他真的知道他自己需要工作吗？ Mereka nggak sadar. 他们不懂哎， Mereka duduk-duduk dan menganggur. 他们就闲站着没事 Mereka 做， tidak sadar bahwa mereka butuh pekerjaan. 他们没有想到他自己需要工作， Itulah sebabnya 所以 Tuhan itu pergi keluar 这个家主就 dan 出去 berkata, 就说 kamu kerja ikut saya. 你跟我一起来工作。 Jadi 所以 satu hal yang perlu Anda luruskan 而 adalah 这件事情你必定要先想通的， bukan kita yang menemukan panggilan Tuhan, 不是我们找到神的呼召， tapi Tuhan yang akan menemukan kita dalam panggilannya. 而是主会找到我们在他的呼召里。 Katakan 一 amin. 起说阿门。 Itu sebabnya 所以 meresponi panggilannya 要回应他的呼召， jauh lebih penting daripada menemukan panggilannya. 比较重要，比起去寻找他的他的呼召。 Oke, saya ulangi. 我再重复一下， Meresponi panggilan Tuhan 我们要怎么样回应神的 lebih 呼召？ penting daripada 很重要。 menemukan panggilannya. 比起我们找到他的呼召更重要。 Ada amin. 阿门吗？ Nah, sekarang pertanyaannya, 所以现在我的问题， ya, bagaimana saya bisa hidup dalam panggilan Tuhan? 我如何要活在神的呼召里呢？ Saya akan membagikan 4 prinsip 我要告诉你一个， bagaimana Anda 4 bisa 点 hidup di dalam panggilan 你要怎 Tuhan. 么样子可以活在神的呼召里。 Yang pertama, 第一， mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 你要先有与神相见的一个机会。 Saudara, kalau Anda baca di Alkitab, 如果你读经文的时候， semua tokoh-tokoh Alkitab, 每一个这个经文里面的人物， setiap kali seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 每一次有一个人与神相遇的时候， maka perjumpaan itu akan selalu menghasilkan panggilan. 那这个相遇会有成果的，它的成果就是神的呼召。 Ketika Abraham ketemu dengan Tuhan, 当亚伯拉罕遇见神的时候， hari itu juga Abraham diutus oleh Tuhan. 那一天亚伯拉罕就被神差遣出去。 Keluaran 3 ayat 6 berkata, Keluaran 3 ayat 6 berkata, 出埃及记第3章 lagi 第 ia 6节 berfirman, 说， akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Keluaran 3 ayat 6.
又说我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。莫西蒙上脸，因为怕看神。 Ini adalah cerita tentang Abraham mengalami encounter dengan Tuhan. 这个就说到，当这个亚伯拉罕遇见神的时候， Lalu apa yang terjadi setelah encounter itu? 那遇见了又发生什么事呢？ Di ayat 10 dikatakan, 第10节说， jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. 故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。 Jadi Anda lihat bahwa perjumpaan pribadi seseorang dengan Tuhan selalu menghasilkan panggilan. 所以你看吧，一个人如果遇见了神，一定会有呼召的。 Hal ini juga dialami oleh Yesaya. 这个事情也发生在以赛亚身上。 Di dalam Yesaya 6 ayat pertama dikatakan begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. 以赛亚第6章第1节，当乌西亚王崩那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。 Ini adalah encounter Yesaya dengan Tuhan. 这个是以赛亚与神的 Apa yang terjadi 一个 setelah 碰面。 encounter itu? 那这个遇见了之 Perhatikan 后 di 发生 ayat 什么事呢？第8节说， Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku Tuhan, utuslah aku. 第8节说，我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。” Jadi dari ayat-ayat di atas, 所以刚才我们读的经 kalau 文， kita perhatikan, 如果我们注意， setiap kali Tuhan menjumpai seseorang, 每一次神遇见一个人， dia langsung panggil orang 他 itu. 就马上呼召那个人， Katakan 一 amin. 起说阿门。 Nah masalahnya ada banyak orang Kristen 可是问题是，很多基督教的人 hanya ketemu dengan religion atau agama, 只是碰见宗教而已， bukan ketemu dengan Tuhan. 不是跟主遇见。 Kita ini cuman ketemu dengan saudara seiman, 我们只是看到旁边的tapi bukan Tuhan. 教会朋友，可是不是遇见神。 Kalau Anda ketemu dengan Tuhan, 如果你遇见神， mengalami encounter dengan 你真 Tuhan, 正自己与神遇见了， saya percaya Anda akan mendapat panggilan. 我相信你肯定会得到神的呼召。 Karena setiap 因 encounter 为每一个与神遇见到的神，遇见到神的人， menghasilkan panggilan. 会有得到呼召。 Jadi kalau ada orang Kristen 如果有基督教的人 mengaku sudah lama ke 说 gereja, 我已经去教会很久啦， mengaku mengalami Tuhan, 他承认说我有体会到神， tapi tidak hidup dalam 可 panggilan, 是没有活在神的呼召里， big question. 真的是一个大问号。 Apakah benar Anda ketemu dengan Tuhan? 你真正遇见神了吗？ Karena orang yang ketemu dengan Tuhan 因为遇见神的人 akan berakhir dengan panggilan. 必定活在神的呼 Katakan 召 amin 里。一起说阿门。 Jangan berpikir panggilan itu Anda harus jadi full time. 不要想说这个被神呼召就是我要成为教会的全职。 Anda keluar dari pekerjaan Anda, lalu Anda melayani menjadi 你 misionaris. 在工作方面辞职了，然后你就去各地方去传教。 No, panggilan itu bukan sesempit menjadi full time. 不是这样的，不只是单单你成为教会的全职。 Tapi panggilan itu bicara tentang tugas tertentu yang Tuhan berikan kepada 可 Anda. 是呼召是说到这个主给你的吩咐，给你某个任务， Jadi yang pasti, 所以肯定的， kalau Anda mengalami Tuhan, 如果你真的体会到神， Anda akan bertemu dengan panggilan. 你会遇见他的呼召。 Katakan amin. 一起说阿门。 So, 所以 Paulus juga alami hal yang 保 sama. 罗也是一样体会到一样的事情。 Ketika Paulus mengalami Tuhan, 当保罗遇见神的时候， dalam sebuah perjumpaan dia melihat cahaya putih, matanya buta. 他看到了一道光，然后他都瞎了。 Lalu dia mendengar suara, 他听见声音说 Tuhan berkata, akulah Yesus：“ 我 yang 是耶 engkau aniaya 稣， itu. 你逼迫我的。 Setelah itu, setelah encounter itu, Tuhan berkata, 遇见神 sekarang 之后， bangunlah dan berdirilah. 他说：“现在站起来吧， Aku menampakkan diri kepadamu 我显现给你看， untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. 为了你成为我的见证人。 Setiap encounter 每一个与神遇见的人， akan menghasilkan panggilan. 一定会有神呼召的成果。”
Nah, itulah sebabnya 这就是为什么， kalau Anda mau hidup dalam panggilan, 如果你要活在神的呼召里， Anda perlu mengalami Tuhan. 你必定要体会到神。 Katakan 一 amin. 起说阿门。 Nah, banyak orang 很多人 itu ingin mengalami sensasi perjumpaan dengan Tuhan. 很想要有与神遇见神、体会到神的一个精彩的这个 Apalagi 经验。 gereja karismatik. 更不用说我们这个属灵派的教 Kita 会， ingin dilawat 我 Tuhan. 们想要被圣灵触摸啊， Kita ingin merasakan lawatan 我 Tuhan. 们想要被圣灵触摸， Kita ingin rebah 我们 seperti 想要这 Paulus 样倒 rebah. 下来，像扫罗一样倒下去。 Tapi begitu Tuhan memanggil 可 kita, 是当神呼召你的时候， Here I am Lord, 这就是我啊，神， send him. 你就要差遣他吧。 Ini aku Tuhan, 这就是我啊，主， tapi utuslah dia. 好，你要差遣他。 Kita mau pengalaman encounter 我 dengan 们想要 Tuhan, 有这个与神遇见神的这个经验， tapi kita menolak tugas daripada 可是 Tuhan. 我们拒绝了他给我们的任务。 Padahal 其实 setiap orang yang mengalami Tuhan 每一个人说他遇见神的， selalu menghasilkan panggilan. 肯定会有呼召的成果。 Nah, pertanyaannya adalah, 那问题是， apakah Anda menjadi salah satu orang yang meresponi panggilan Tuhan Ni si- ketika mengalami lawatan Allah? 你是不是成为其中一个回应神的呼召的呢？ So, 所以 banyak orang berkata, aduh aku nggak siap. 很多人说我没有预备好， Hidup dalam panggilan Tuhan itu aku nggak siap. 活在神的呼召中啊，我 Saudara 还没有预备好。 Musa ketika dipanggil Tuhan, Kewe. ia tidak siap. 莫西被呼召的时候，他也没有预备好； Saulus juga ketika dipanggil Tuhan, ia tidak siap. 扫罗被呼召的时候，他自己本身也没有预备 Karena 好。 untuk hidup di dalam panggilan Tuhan, 因为为了要活在神的 bukan masalah 呼 kesiapan, 召里，不是关于你预备好还是没有预备好， tapi masalah ketaatan. 而是关于你顺从不顺从。 Katakan ketaatan. 一起说顺从， Karena Tuhan 因为神 tidak memanggil orang yang sempurna, 不是呼召完美的人、完全的人， tapi Tuhan 而神 menyempurnakan yang dipanggilnya. 会让你们被呼召的人变成完美、完全人。 Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, 主不会呼召你有本能的人， tapi Tuhan memampukan orang yang dipanggilnya. 可是神会让你有能力来承担这个呼召。 Oke, tepuk tangan buat dia. Oke. Ada amin, saudara? 有阿门吗？ Oke, jadi mengapa banyak orang Kristen kerohaniannya tidak antusias? 好，为什么有很多基督教的人他没有积极的日程在属灵方面？ Karena mereka nggak hidup dalam panggilan 因为他 Tuhan. 没有活在神的呼召里。 Saudara, kerohanian antusias 一个属灵的积极的日程， itu bukanlah hasil dari ibadah yang energetik. 不是说你很活跃的在敬拜神的一个成果。 Kerohanian yang antusias 属灵方面的积极的日程， itu bukanlah hasil dari kebaktian yang spektakuler. 不是因为你觉得有一个好棒的敬拜啊，然后就有一个这样的成果。 Kerohanian yang antusias 这个属灵方面的积极 itu 的这个 lahir 日 dari 程， seseorang yang hidup di dalam panggilan. 是一个人活在神的呼召中里的生活。 Katakan 一 amin. 起说阿门。 Dan untuk hidup dalam panggilan butuh ketaatan. 那为了你要活在神的呼召里，必定要有顺从神的心。 So, 所以， hal yang pertama adalah bagaimana Anda bisa hidup dalam panggilan adalah Anda mengalami Tuhan. 所以第一件事，你要如何活在神的呼召里？第一就是你必定要体会到神，遇 Poin 见 yang 神 kedua.。第二点就是 Bagaimana kita bisa hidup dalam panggilan Tuhan? 你如何会活在神的呼 Yang 召 kedua 里？ adalah 第二点就 menjadikan 是 Yesus sebagai Tuhan, 让耶稣成为你的主宰， sebagai panggilan yang paling mendasar. 成为你最基本的呼召。 Katakan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. 一起说，让耶稣成为我们的主宰。 Saudara, Galatia 5 ayat 18, 加拉太书第5章。 Galatia 5 ayat 18 mengatakan, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 加拉太5章第18节，但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。 Saudara katakan dipimpin Roh Kudus. 说被圣灵引导。
Oke, saudara mau hidup dalam panggilan? 谁要活在神的呼召里？ Simple, sudahkah Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan? 很简单，你有没有让耶稣成为你的主宰？ Kata Tuhan Itu itu berarti kurios atau penguasa. 就是他掌权一切。 Kalau Anda mau hidup dalam panggilan, 如果你要活在神的呼召里， hal yang paling mendasar yang Anda perlu lakukan adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau pemimpin Anda. 你要做的一件最基本的事情，就让耶稣成为你生命的主宰或是领袖。 Banyak orang menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat, tapi bukan Tuhan. 很多人把耶稣当成拯救主，而不是一个主宰。 Menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah 而让耶稣成为我们的主宰的意思是， Yesus yang duduk di tahta, 耶稣坐在宝座上， Anda turun dari tahta. 你就从这里宝座下来了。 Katakan amin. 一起说阿门。 Yesus yang memerintah dalam hidupmu, 是耶稣命令你、吩咐你， bukan lagi dirimu yang memerintah. 不再是你自己本身吩咐你自己。 Jadi siapa pemerintah dalam hatimu? 所以你心里掌权的是谁？ Apakah dirimu 是你自己吗？ atau 还 Yesus? 是耶稣？ Banyak orang 很多人 maju di altar call, 来到面前 altar call， menerima keselamatan, 就领受了救恩， hanya menerima Yesus sebagai juru selamat. 只是单单领受耶稣成为他的救主而已。 Tapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. 可是从来没有把耶稣成为他里面的主宰。 Itulah sebabnya 这就是为什么 kita menghasilkan orang-orang Kristen 我们看到很多基督教的人 yang tidak taat. 就不顺从的基督教， Mereka hanya mau menikmati keuntungan-keuntungan 他们只 ikut Yesus, 他们只是要享受跟随耶稣这个好处， tapi tidak pernah mau mentaati 可 Yesus. 是从来不想要行神的旨意，或是顺从他的旨意。 Bagaimana kita bisa hidup dalam panggilan? 你要如何行在神的呼召里？ Sementara panggilan utama yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Anda tidak taati. 可是最基本的这个呼召，让耶稣成为你的主宰，你都不 So, 顺 poin 从。 kedua adalah 第二点就是 bagaimana Anda bisa hidup dalam panggilan 你要如何活在神的呼召里， dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan 让 dalam 耶稣 hidupmu. 成为你生命里的主宰。 Jadi sebelum ia menyingkapkan panggilan utama dalam hidup Anda, 所以当他没有显现他唯一最重要的这个呼召在你的生命里， dia seringkali menguji dengan hal-hal kecil. 他常常从很小的事情来试探你。 Contoh, 比如说， dia memberikan dorongan untuk berdoa ketika Anda nonton TV. 你看电视的时候，他给你一个心想要祷告， Betul atau betul? 对还是对？ Justru ketika Anda asik-asiknya nonton TV, 当你在享受着看电视的时候， Tuhan memberikan dorongan. 主就给你一个 Ayo 欲望， berdoa. 来祷告吧。 Bisakah Anda taati? 你可以顺从吗？ Ketika Anda didorong untuk terlibat melayani, 当你想要服侍的时候， dan Anda nggak turuti, 然后你就不顺从， bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas utama Anda dalam hidup ini? 你要如何成就你在生命里最重要的这个呼召呢？ Kalau dorongan dari Tuhan untuk melayani aja, 如果这么小的这个主 Anda 的 nggak 旨 turuti 意，你就没办法答复，没办法顺 bagaimana 从。 Anda bisa jadi history maker? 你要怎么样成为一个 history maker？ Kalau dalam hal-hal kecil aja, 如果在小的事情， Yesus belum jadi Tuhan. 耶稣还不是你的主宰。 Saudara, Kewe. kadangkala panggilan Tuhan itu 在神的呼召里， seringkali berupa dorongan-dorongan kecil. 常常就是我们心里有一点点想要什么 Kadangkala 想要什么 panggilan Tuhan itu datang dalam bentuk hal yang simple atau sederhana. 有时候神的呼召是来自很简单的一个任务， Masalahnya kita sering abaikan hal-hal yang kecil itu. 可是问题我们常常忽略到这个小小的任务。 Banyak kita itu fokus sama perkara 我 besar. 们太重视大的事情了， Kita akan lakukan perkara 我们要 besar. 做很大的事情，成就大事。 Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara 与神 besar. 在一起，我们成就大事。 Ada amin. 有阿门吗？ Semua orang katakan 全部 amin. 都说阿门。 Tapi hal-hal yang kecil 可是小事呢， kita nggak taati. 我们都不顺从。 Bagaimana 你要如何？ kita lakukan perkara besar, 你成就大事。 sementara hal yang kecil 如果小事 kita nggak lakukan. 你就忽略了。 Saudara, 各位， kadangkala kita juga ingin menjadi, 有时候我们想要成为， kadangkala kita pengen menjadi hamba-hamba Tuhan 我 besar. 们想要这样有名的这个神的仆 Saya 人 mau，dipakai Tuhan dengan 我要 spektakuler. 被神大大的使用。
Padahal sebenarnya mereka jadi hamba Tuhan yang besar. 其实他们这个有名的这个讲道人， Itu karena mereka sudah di titik mereka hidup taat setiap hari. 因为他已经到一个地步，顺从神每一天， Dimulai dari hal-hal yang kecil. 是从小事开始。 Katakan 一 amin. 起说阿门。 Itulah sebabnya. 这就是为什么。 Poin yang kedua, bagaimana Anda bisa hidup dalam panggilan 第二 Tuhan 点，你 adalah 如何怎么样去行在神的呼召里， menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. 让耶稣成为你每一天的主宰。 Ada amin? 有阿门吗？ Yang ketiga, 第三点， bagaimana Anda bisa hidup dalam panggilan Tuhan? 如何活在神的呼召里？ Menyadari bahwa hidup Anda sudah dibeli 你 dan lunas dibayar. 你知道你的生命是被买下来了。 1 Korintus 6 还 ayat 清了。 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19. 哥林多前书第6章第19节 16. ，16， Oke. 岂不知 Sorry 19. 哥林多前书第6章第19节，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人， Tidak 因为 tahukah 你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。 Alkitab menyatakan 经文 kita 说 semua sudah dibeli 我们是被买下来了，还清了， dan sudah dibayar, 被还清了， sudah lunas. 还清了， Katakan lunas, 一起说还清了， bukan dicicil. 不是贷款的，贷款付贷款的。 Jadi kita semua sudah dibeli 所以我们全部被买下来了。 dan Tuhan tidak menyicil. 神不是用贷款的方式来买我 Kita 们 semua 的， sudah lunas 我们全部被 dibayar. 还清了，买下来是被还清了。 Tidak peduli apakah Anda orang kaya punya ratusan ribu pegawai, 不管你是有很多工人的这个大商人， Anda adalah propertinya Tuhan. 你也是神的 property， Kita semua sudah dibeli oleh 我 Tuhan. 们全部被买下来了。 Dengan kata lain, 换一句话来说， Tuhan punya hak penuh atas hidup kita. 神是合法的，完全拥有我们 Katakan amen 的生命。说阿门。 Katakan Tuhan punya hak penuh atas hidupku. 说神是合法的，如果他要拥有我们的生命， Jadi Tuhan 所以主 itu bisa lakukan sesuka apapun atas hidup kita. 他可以随便在我们的生命里要做什么就要做什么， Karena kita sudah dibeli 因为我们已经被买下来了， dan lunas dibayar. 还清了。 Jadi intinya 所以重点是 Tuhan mau berkati kita atau tidak berkati 神 kita, 神要祝福我们还是没有祝福我们， suka-suka Tuhan. 随便他。 Tuhan mau kasih makan kita atau nggak kasih makan kita, 神要给我们吃还是不给我们的， Suka-sukanya 不给我们 Tuhan 吃，是随便我们的神。 Tuhan itu mau bunuh kita sekarang pun, 神甚至现在要杀死我们， itu haknya dia. 也是他的权利， Karena hidup kita 因为我们的生命 bukan milik kita, 已经不属于我们了， tapi milik Tuhan. 而是属于他的。 Jadi Tuhan itu mau kasih kita makan, 所以主要给我们吃 atau 饭， nggak kasih kita 或 makan, 是不给我们吃 atau 饭， Tuhan itu mau bunuh 或 kita 是现 sekarang 在就 juga, 杀死我们， cabut nyawa kita 现在把 sekarang, 我们的生命取去， dia punya hak. 他也有权利的。 Masalahnya, 问题是， ada banyak orang Kristen 有很多基督教的人 tidak tahu diri. 不知道自己的身份， Katakan tidak tahu diri. 说不知道自己的身份。 Banyak orang Kristen 很多基督教的人 jual mahal. 真的觉得自己很贵， Katakan jual mahal. 就是说觉得自己很贵。 Tuhan itu 神呐、 untuk menyelamatkan seluruh Malaysia. 为了拯救整个马来西亚， Tuhan nggak butuh kita. 他不需要我们。 Katakan Tuhan nggak butuh kita. 说神不需要我们。 Tuhan bisa nggak kirim malaikat 神，你觉得神可以差遣他的天使吗？ datang di pusat kota Kuala Lumpur. 来就这个KL 这个城市当中， Lalu malaikat itu tulis di awan, 然后这个天使就写在这个云彩上， Jesus Christ is Lord. 耶稣基督是主。 Dan semua stasiun televisi meliput. 全部电视台就开始播。 Apa? TV One atau apa? 这里的电台是什么？
像我们印尼是 TV Ya, One， seluruh televisi meliput 全部电视台就来， ada malaikat 有天使啊， menulis Yesus adalah Tuhan. 在云彩上写耶稣基督是主。 Saya percaya 我相信 seluruh Malaysia 整个马来西亚 percaya kepada 相 Yesus. 信了主耶稣。 Tuhan itu sebetulnya nggak butuh 其 kita. 实耶稣不需要我们， Tuhan itu butuh nggak kita sebagai asyir? 你觉得神需要我们成为 usher 吗？ Ketika Tuhan panggil Anda untuk melayani, jadilah asyir. 当神呼召你来做 Jadilah usher pemimpin 吧 pujian， 来做这个主领这里。 Tuhan nggak butuh kita. 其实主不需要我们， Tuhan bisa pakai malaikat, 主也可以用他的天使啊， jadi asyir, 做他的 jadi usher， pelayan multimedia, 做 multimedia 的人， jadi singers. 做 singers。 By the way, malaikat itu suaranya mungkin lebih bagus 告诉 daripada 你哦 kita.，天使的声音比我们还要好听啊！ Saudara, tapi Kewe. kenyataannya kenapa kok Tuhan itu panggil kita seolah-olah dia butuh kita. 你看神呼召我们，感觉好像他需要我们一 Ayo 样。 layani, 来吧，服侍吧， ayo melayani Tuhan. 来吧，服侍我吧，服侍神吧， Seolah-olah dia butuh. 感觉好像他需要的样子。 Jawabannya adalah bukan karena dia butuh. 其实答案不是因为他需要， Karena dia punya hak atas hidup kita. 因为他是在我们生命里有 Dia 完 sudah 全合法 membeli 的 hidup 权利 kita.，他已经买下我们了。 Katakan amin. 一起说阿门。 Kenapa kok Tuhan nggak pakai malaikat? 为什么神没有用他的天使呢？ Karena Tuhan tidak menebus malaikat. 因为神没有拯救他的天使， Tuhan tidak membeli malaikat. 神没有买下这个天使， Kitalah yang dibeli oleh 是 darahnya. 我们透过他的宝血而买下来的。 Malaikat nggak ngerti apa rasanya diampuni. 天使不懂如何感觉到被饶恕， Malaikat nggak tahu apa rasanya ditebus. 天使不懂如何感受被拯救， Tuhan nggak pernah bayar dengan darah untuk malaikat. 因为神从来没有把他的宝血 Tapi untuk 买 kita, 下天使， Dia 而为我 membeli 们， kita 他买我们， bukan dengan emas dan perak, 不是用金银， tapi dengan darah yang 而透 mahal. 过他的宝血， Kita adalah miliknya. 我们是属于他的。 Jangan jadi orang yang tidak tahu diri. 不要成为不懂事的人，不 Anda 懂身份的 diselamatkan 人。你被拯救了， Bukan supaya hidup sia-sia. 不是为了你白活下 Anda 去， diselamatkan 你被拯救， supaya Anda hidup dalam panggilan. 所以你可以活在神的呼召 Tuhan 里。 punya tugas dalam 主 hidupmu. 在你里面，在你的生命里有 Dan 任 saya 务， bisa pastikan 我可以肯定， Tuhan akan mencari Anda 主一定会找到你们， dan menemukan Anda. 找到你们。 Pertanyaannya, 问题是， apakah Anda mau responi panggilan 你要不 Tuhan? 要回应神呢？ Yang terakhir, 最后的， 5 minutes. 最后的5 Ya, 分 5 钟， menit. Are you still with me? 还在跟我一起吗？ Oke. 好， Poin yang terakhir, 最后的一点， bagaimana Anda bisa hidup dalam panggilan? 你又如何活在神的呼召里？ Yaitu dengan memutuskan untuk selalu mendahulukan Tuhan 你做一个决定，就把神放在你的优先， di atas kepentingan pribadi. 超过你任何的需求。 Matius 6 ayat 33 mengajarkan, 马太福音第 carilah 6 dahulu 章， kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 马太福音第6章第33节，你要寻找，你要先求他的果和他的义，这些东西都要加给你们了。 Saudara, 各位， iblis 这个魔鬼， itu selalu memakai kesulitan hidup 他常常用我们生命里的逼迫， untuk membuat kita mengabaikan panggilan 为了我 Tuhan. 们忽略这个神的呼召。 Satu kali ketika orang Israel dipanggil Tuhan untuk keluar dari Mesir, 有一次，这个以色列民被呼召出埃及， Firaun memperberat pekerjaan 法 mereka 老就加倍的给他们工作做， sehingga mereka terikat kepada 直 pekerjaannya, 到他们被这个工作捆绑了， sehingga mereka tidak mempedulikan panggilan Tuhan. 他们就忽略了神的呼召。 Itulah yang iblis buat kehidupan kita. 就是就是魔鬼在我们生命里做的事。 Kita dibuat terikat dengan kesibukan kita. 魔鬼让我们就被我们的工作、被我们的忙碌 Dia 捆 membuat 绑 kita 起来。 lelah dengan semua hal yang kita hidupi, 他让我们看见我们一切所要做的事 supaya 情， pada akhirnya 到最后， ia bisa membuat kita mengabaikan panggilan Tuhan. 他可以让你忽略神的呼召。 Kenapa banyak orang Kristen tidak hidup dalam panggilan Tuhan? 为什么很多基督教的人没有活在 Tidak mengerjakan tugas yang diberikan 神的 kepada 呼 kita. 召里，也没有做他的任务呢？ Karena waktu mereka dan hidup mereka sudah habis 因为他们的时间和他们的生命已经没有了，已经完了。 di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. 就是他们的时间全部花在他们的工作上。
Ketika kita dipanggil untuk memuridkan, 当神呼召我们来门训别 kita 人的时候 selalu，tidak punya 我 waktu. 们就说没时间。 Ketika kita dipanggil untuk memberitakan Injil, 当神呼召我们要传福音的时 kita 候， selalu tidak punya 你 waktu. 说没时间， Aku terlalu sibuk. 我太忙了。 Memang orang Kristen harus bekerja, 是基督教的人必定要有工作， tapi pekerjaan kita tidak boleh menjadi dalih untuk kita tidak melakukan panggilan 可是 Tuhan. 我们的工作不要变成一个借口，让我们不成就神的呼召。 Ketika Tuhan panggil kita untuk terlibat di dalam kegerakan Allah, 当神呼召我们要加入神的运动里的时候， kita nggak punya 我 waktu. 们就没有时间。 Tapi begitu kita jam 12 malam, 可是12点晚 ada 上， seseorang telepon 有一 kita. 个人打电话给我们， Oh, ini ada apa ya? 现在有事做了，有事做，有好赚的了， Kita langsung tiba-tiba penuh dengan 我 energi. 们突然就很多活力。 Jam 12 malam, 12点晚上 kita 哦， keluar 我们出去了， demi uang. 为了钱。 Tapi kalau disuruh melayani, 可是如果叫你服 nggak 侍的 punya 话， waktu, 没有时间， nggak ada energi, 没有力气了， terlalu capek. 太累了。 Tapi kalau ada 可是如果有好赚的要做了， tiba-tiba penuh dengan energi. 突然就有就活起来这个 Tengok kanan 热 kiri. 忱，跟旁边 Apakah 人 itu 说 kamu? 这是你吗？ No, 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 no. 不是。 So kita nggak boleh egois. 所以我们不要太自私。 Satu kali Elia diutus kepada seorang janda. 有一次以利亚被差遣到一个寡妇里， Tuhan berkata, 主就说 janda itu akan memberikan kamu makan. 这个寡妇会给你吃的。 Ternyata ia sampai kepada janda 可 itu. 是他到了这个寡妇的家， Mungkin Elia berpikir, 可能以利亚想， ini pasti janda kaya. 一定是这个很有钱的这个寡妇， Karena aku disuruh Tuhan untuk kamu kasih makan. 因为主差遣我来到这里，为了你可以给 Ternyata 我 janda 吃。 itu bukan janda kaya. 可是你知道这个寡妇并不是有钱 Dia 的寡妇， berkata, aku punya segenggam tepung. 她说我只有一点点这个 Ini 粉， untuk makan malam 这是 terakhirku. 我最后的这个晚餐了， Setelah itu kami akan mati. 之后我们就会死定了。 Elia berkata, 以利亚说 buatkan aku roti. 给我做一个饼。 Kalau Anda jadi janda itu, 如果你身为那个寡妇， Anda pasti akan lempar sepatu Anda. 你一定会把你的鞋丢在他的脸上。 Coba, 你想象， kalau Pastor Jonathan datang ke 如果 rumah 约拿 Anda, 丹牧师来到你的家里， Anda lagi kesulitan keuangan. 你就金钱方面真的是 Yang Anda 有问 punya 题。 cuma segenggam tepung untuk buat roti. 你只有一团面粉要做饼而已。 Lalu Pastor Jonathan datang ke rumah 然后约 Anda, 拿丹牧师来到你的家， bukannya kasih duit kepada Anda, 不是给你钱， tapi minta dibuatkan roti. 而要你做给他饼吃。 Anda pasti akan ngomong, kamu pendeta sesat. 你会说你一定是坏 Anda pasti akan lempar pakai 坏 sepatu. 牧师，你一定把你的你穿的鞋子 Ini 丢在 janda 但是 sudah 约拿丹 miskin 身上。这个寡妇是很贫穷的， Elia malah minta roti. 以利亚反而跟他要饼吃。 Tapi apa yang terjadi? 可是发生什么事呢？过后 Untungnya janda ini tidak marah. 还好这个寡妇没有 Tapi 生气， janda ini taat. 还好他这个 Dia 寡妇顺从， mendahulukan kerajaan sorga. 他就先把这个神的国度放在优先。 Apa yang terjadi? 发生什么事呢？ Kalau hari itu dia nggak taat, 如果那一天他没有顺从， besok dia pasti mati. 隔天他必定饿 Tapi 死， karena dia mendahulukan kerajaan Allah, 就是因为他让神的国度放在优先， hari itu dia bisa buka pabrik roti. 那天他就可以开这个面包的工 Ada 厂了 amen？ 有阿门吗？ Saya percaya 我相信， kalau Anda meresponi panggilan 如 Tuhan, 果你回应神的呼召， Tuhan akan memberkati hidup Anda. 主必定会赐福给你。 Saya tutup dengan ini, Kolose 3 ayat 24. 克罗斯第3章， Kolose 3 ayat 24. 克罗斯 Ya. 第3章。 Kolose 3 ayat 24, kamu 24 tahu bahwa 节。 dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. 因你们知道，从主那里必得找基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。 Katakan upah. 一起说赏赐， Mari kita bangkit berdiri 一 sama-sama. 起站起来。 Saudara lihat ke saya. 各位看 Semua 我一 bangkit 下 berdiri，sama-sama 全部站起来看我一下。 Satu kali ada seorang hamba Tuhan namanya Brian J. Bailey. 有一次，这个神的仆人 Di masa mudanya dia mengalami kematian. 在年轻的时候他死了， Dia mati sebelum waktunya. 他还没有到时间就死了。
Lalu dia bisa melihat bahwa dia itu masuk dalam sebuah lorong, masuk dalam kekekalan. 他看到他就走进到这个永恒， Dan apa yang terjadi? 发生什么事呢？ Setelah masuk dalam kekekalan itu hidupnya diputar. 到了永恒，这个他的生命就在找转给他看， Karena dia mati sebelum 因 waktunya. 为他是还没有时间就死了。 Dia melihat seperti film yang diputar tapi tidak ada gambarnya. 他看起来好像在看一段戏，可是没有他的图案。 Hari itu dia sadar. 那一天他知道， Hidup ini bukan hanya, yang terpenting bukan hanya diselamatkan masuk ke sorga. 这个生命不单单关于，然后我们被拯救就进天堂了。 Yang terpenting dalam hidup ini adalah menyelesaikan misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan 最 kita. 重要在这个生命里，就是我们成就神的使命在我们的生 Jadi 命 bukan 里。 hanya Anda diselamatkan, 所以不单单你被拯救而已， tapi menyelesaikan misi Tuhan di dalam hidup ini itu juga sama pentingnya. 而成就神在你生命里的使命也是一样重要。 Saudara tahukah kitab Korintus mengatakan bahwa satu kali kelak kita akan berada di pengadilan Kristus. 你知道有格林多书写有一天我们会在被审判 Ada 的 dua 宝座 jenis 上， pengadilan. 会有2个 Yang 审 pertama 判。 adalah pengadilan tahta putih. 第一就是Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. 这个审判就是为了审判那些不信主的人。 Kalau nama mereka tidak ditemukan tertulis dalam buku kehidupan, 如果他们的名字没有写在这个生命册里， mereka akan dilemparkan ke lautan api. 他们就会被丢在这个不灭的火。 Tapi ada pengadilan yang kedua. 有第2堂的审判， Ini yang dinamakan pengadilan Kristus. 这个就是基督的审判。 Sorry, pengadilan tahta Kristus. 基督的宝座的审判。 Nah, kata pengadilan tahta Kristus 这个 itu 基督宝座的审判呢， pakai kata Yunani bema. 这个是贝玛这个字是希腊文。 Kata bema itu menyangkut soal olimpiade, 这个贝玛这个是有说到奥运的 di 这个 mana 运动会， orang-orang yang menjadi pemenang, 就是得冠军的这个运动员， mereka akan mengantri di depan hakim yang berdiri di atas 他 tahta, 会排队在这个审判官坐在这个宝座的审判官， bukan untuk dihukum, 不是为了要得到他的审判， tetapi untuk menerima piala, 而是要得到冠冕这个杯 untuk menerima upah. 为了要得到赏赐。 Saudara, satu kali kelak 有一天， kita semua akan berdiri di pengadilan 我 itu. 们全部会站在这个审 Bukan 判 untuk 宝 menerima 座， hukuman, 不是为了要得到审判， tetapi untuk menerima upah. 而是为了得到赏赐。 Katakan upah. 说赏赐， Saudara, 各位 di pengadilan itu 在那个审判宝 kita 座， menerima apa yang patut kita terima. 我们就领受我们该领受的， Nah, itulah pekerjaan kita selama kita diselamatkan. 那就是我们被拯救之后要做的任 Yang 务。 tidak patut kita terima adalah 我们不配领受的是， keselamatan. 是我们的拯救。 Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan 我 kita. 们被拯救不是因为我们的好行 Kita 为， diselamatkan karena anugerah. 我们被拯救是因为蒙神的恩典。 Tapi di dalam anugerah, 可是，在恩典里， ketika kita melayani dia, 当我们服侍他的时候， melakukan tugas kita di muka bumi, 行我们在世上的任务， ternyata ada upah. 原来有赏赐。 Katakan upah. 一起说赏赐。 Nah, di sorga 在天堂里 ada orang-orang 有很多人， yang seharusnya menerima piala, 他其实可以拿到这个冠冕，拿到这个赏赐， tapi dia menangis 可是他哭了， karena piala itu 因为这个杯 dipindah ke orang lain. 就移到别人了。 Di sorga 在天堂 akan ada orang-orang yang mendapat kata-kata seperti ini. 有一些人会听到 Baik 这样 sekali 的话 pekerjaanmu, 啊，你做得很好啊， hai hambaku, 你是忠心的仆人， masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 来到我这里来吧。 Di sorga 在 ada 天 beberapa 堂 orang akan menerima kata-kata terima kasih 有 dari 很多 Yesus. 人会从耶稣基督里的口 Terima 说 kasih ya 感谢你，感谢你。 Ketika aku lapar, engkau memberikan aku 当我 makan. 饥饿的时候，你给我吃；
Ketika aku haus, Engkau memberikan aku 当我 minum. 饥渴的时候，你给我水 Ketika aku 喝； telanjang, Engkau memberikan aku 当我赤身 pakaian. 露体的时候，你给我衣服穿； Ketika aku di penjara, Engkau mengunjungi 当我 aku. 在监牢的时候，你来看 Lalu 看我。 orang-orang yang bertanya, Tuhan, 那有人在问神啊， kapan Engkau lapar dan 我 aku 什 memberi Engkau 我什么 makan? 我什么时候看见你饥饿，然后我给你吃呢？ Kapan Engkau haus dan aku memberi Engkau minum? 什么时候你口渴，我给你喝水啊？ Kapan Engkau di penjara dan aku mengunjungi 什么时候 Engkau? 你下监牢，我去看你呢？ Apa yang kau lakukan untuk seorang yang hina ini? 你为这些最不值得做的这个一个 Engkau 人， lakukan untuk 你就是好像为我做一样。 Jadi segala sesuatu 所以你一切做的事 yang 情， engkau kerjakan 你做的事情，一切 di dalam panggilanmu 在你的呼召里， tidak akan pernah sia-sia. 一定不白费的。 Tahukah engkau 你知道吗？ ketika engkau menuntun seseorang, 当你带领一个人， engkau jauh-jauh pergi dari tempatmu, 你从你的家里到达那个人的地方很远， engkau repot-repot 你很麻烦的， menjelaskan Injil kepada 你解 seseorang 释福音给他， dan orang itu akhirnya 结 diselamatkan. 果他得到拯救了， Ada upah bagimu? 有赏赐的。 Apakah engkau tahu 你知道吗？ ketika engkau 当你 memuridkan seseorang, 门训一个人， orang ini nggak kasih Anda uang, 这个人没有给你钱， orang ini nggak kasih Anda sesuatu, 他也没有给你 Anda 什么 dengan 礼 tulus 物， memuridkan orang 你 ini, 真的是诚恳的一直 sampai 一 dia 直 jadi 的 pemimpin 门训他，直到他成为领袖， ada upah tersedia bagimu. 有赏赐给你们的。 Tahukah Anda 你知道吗？ ketika Anda melayani Tuhan, 当你服侍神的时候， jadi usher, 你成为阿 jadi 舍， pendoa, 成为祷告 nggak 团 ada 的。 orang tepuk pundak Anda, 没 thank 有 you ya. 没有人家打你的肩，拍你的肩 Tapi 膀， Anda 谢谢 dengan tulus 你。 melayani, 你真的是诚恳的一直在服侍， apapun yang Anda 不管 lakukan 你做的任何一件 di 事， dalam Tuhan 在主里面 akan ada upah. 会有赏赐的。 Katakan 一 amin. 起说阿门。 Masalahnya 问题是， banyak orang 很多人 menolak panggilan Tuhan. 拒绝了这个呼召， Sehingga waktu di sorga nanti 结果到天堂的时 air 候， mata mengalir. 他哭了， Bukan karena dia dihukum. 眼泪流不是因为他 Di 被 dalam 惩 Kristus 罚， gak ada penghukuman 在基 lagi. 督里没有惩罚， Tapi karena dia melihat 而他看见， seharusnya mahkota itu buat 其 dirinya. 实这个冠冕是给他的， Dia kasih, Tuhan kasih ke orang 就 lain. 神移在别人的头上了。 Hari ini 今天 jangan jual mahal dengan Tuhan. 不知道自己的身份， Responi panggilan Tuhan. 就回应神的呼召。 Perhatikan kata-kata saya. 注意我要说的话， Tuhan bisa bekerja 主可以运行 dengan kita 与我们一 atau 起， tanpa kita. 或是没有我们也一样可以运行。 Kalau Tuhan bekerja dengan kita, 如果主要跟我们一起， itu privilege buat kita. 是因为对我们来说是恩典呐、 Tapi kalau Tuhan bekerja tanpa kita, 可是如果主没有跟我们一起做， Anda rugi. 是你们吃亏。 Itu sebabnya 所以， kalau Anda di challenge jadi cell group leaders, 如果你的领袖挑战你成为 Lalu 下一 Anda 个 tolak 小长组，说不要， bodoh. 太蠢了。 Anda di challenge untuk menjadi leaders, melayani jiwa-jiwa. 领袖挑战你来 Anda 成为 nggak 小组 mau 长，来服侍 Anda 灵 nggak 魂。 punya 你说 waktu 不要不要，没有时间， Anda bodoh. 你太蠢了。 Why? 为什么？ Anda melewatkan kesempatan untuk memperoleh 你 mahkota. 错过得到冠冕的机会了。 Apapun yang Anda lakukan 不管你做的一切 untuk，seseorang yang hina itu. 为了这个不 Ketika 配 Anda 的 memuridkan 人，当你门训 Ketika 他的 Anda 时候 menjangkau jiwa,，当你去 Ketika 慈 Anda 善的 melayani 灵魂，然后你服侍的时候， tidak ada sesuatu pun yang tidak diperhitungkan sama Tuhan. 没有一个是没有被记下来的。 Katakan amin. 说阿门， Ada amin? 有阿门吗？ Mari angkat tanganmu sama 把 Tuhan. 手举起来， Berapa banyak di antaramu Yo Anda mau dosa berkata, orang. Tuhan, 你要说主 use 啊， me. 使用我， Pakai aku Tuhan. 使用我，主 Tuhan, aku tidak mau menunda-nunda. 神，我不要再耽误你的时间了， Aku tidak mau lagi 我不要再 jual mahal. 太贵卖我自己。 Kalau Tuhan membutuhkan aku di ladang. 如果你的国度需要我， Kalau Tuhan cari pekerja, 如果你在找工人， aku siap 我啊， melayani. 我预备好了呀，主。 Ini jam 5 sore, saudara. 今天下午5点 Kitalah 了， generasi terakhir. 我们是最后的一代， Kitalah generasi akhir 我 zaman. 们是最后末了的一代。 Hari-hari Tuhan bergerak. 现在神在运行， Gerakan memuridkan ada di mana-mana. 不管在哪里，各地方 Tuhan 都 mau 在 memakai 门训， setiap kita. 主要使用我们每一个人。 Pertanyaannya, 问题是， ketika Tuhan menemukanmu, 当神找到你的时候， apakah engkau mau meresponi 你 dia? 要不要回应他的呼召？ Orabaka syakara la bara 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 basya. Ora na 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 yaso. Ora na 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 yaso. Hallelujah. Ya dalam
Semua pejaman mata 全部闭 sejenak. 上眼睛。 Setiap kita punya tugas. 每一个人有任务。 Kalau Anda berjemaat di tempat ini, 如果你在这里成为 Saudara 教会的 juga 一 punya 份子， tugas. 你是有任务的。 Tugas yang paling jelas yang Tuhan catat di Alkitab adalah 一个最清楚的任务，神记载在经文的就是 Go and make disciples. 出去门训别人， Bukan sekedar menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya, 不单单让不信主的人成为信主的人， tapi pastikan mereka dimuridkan. 而你要肯定他们被门 Itu 训， tanggung jawab utama 这 kita. 就是我们最重要的责任， Itu adalah panggilan kita. 这是我们的呼召。 Hari ini panggilan Tuhan sudah disampaikan. 今天神的呼召你们都 Maukah Anda 清楚了， meresponinya? 你要回应吗？ Maukah Anda 你 meresponinya? 要回应神吗？ Satu kali kelak, 有一天， jantung kita akan berhenti. 我们的心跳会停止， Nafas kita akan berhenti. 我们呼吸也会停止， Dan kita akan berhadapan dengan Tuhan di atas tahta. 我们会与神面对面的在他的宝座前。 Disitulah 就那时刻， apapun yang Anda kerjakan dalam nama Tuhan 不管你在耶稣基督里所做的一切， akan ada upah. 会有赏赐。 Ketika Anda memuridkan orang, 当你门训别人的时 menuntun 候， orang, 你领导别人的时候， memberitakan Injil kepada 你 seseorang. 给别人传福音的时候， Ketika Anda membayar harga 当你付出代价， untuk melakukan tugas Anda, 为了做你的任务， akan ada upah yang Tuhan berikan. 会有赏赐的，神给你的赏 Ketika Anda 赐。 melakukan tugas Anda 当你做你的任务， untuk mengembalakan jiwa-jiwa, 来牧养很多灵魂， menjadi pemimpin atas orang-orang yang dipercayakan dalam hidupmu. 成为领袖， Tahukah saudara, 你知道吗？ semua diperhitungkan Tuhan. 全部神记载下来了， Ada upah menantimu. 会有赏赐等着你。 Bagi yang setia, 你们忠心的， Tuhan sediakan piala. 主给你预备冠 Tuhan 冕， sediakan mahkota 主预备给你冠冕， di sorga nanti. 在天堂里。 Ada amin? 有阿门吗？ Sekali lagi mari angkat tangan. 再一次把手举起来， Mari kita berdoa sekali lagi. 我们一起 Ora baka 再 shekara 祷告。 labaraba. Shabbat 现在你要透过你的方言祷告，你要来跟神立约。神不要你在等待回应，神要你回应，神要你回应呼召，不是在等待呼召。你要来跟神立约，你要来跟神立约，你要来跟神立约。哈利路亚！让我们把我们一只手放在我们的心那一边，我们把一只手放在我们的心，我们来跟神说。你通过祷告，你来跟神说，你来跟神说，你要来回应神的呼召，你要进入神的呼召里面，你要回应，你不是在等待，因为庄稼成熟了，神已经选上你成为做工的人，不是在等待，也不是在拒绝，更加不是在等着神给你一个肯定，因为神已经把肯定放在你的里面了。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。弟兄姐妹，让我们一起来回应神，让我们一起来祷告，让我们一只手按在我们的心里面。你知道今天神也在告诉我们，尤其是在这里的，无论你是职青或者是什么年龄的，神正在告诉我们，呼召已经来到你的当中了。神今天给了我们是100千的门徒，神要我们在100千的门徒里面得着那一个的赏赐。神不需要我们再次的去祷告，问神说：神啊，你到底给我们的呼召是什么？因为神已经把了这一个的呼召放在我们的里面了，而你就是那一个做工的人，庄稼已经交托在我们的手中了。
好不好？我们开口来，用你听得明白的言语，你来跟神来回应。你要如何的来到神的面前？你要如何的来跟神说：神啊，如何的选你，如何的让你进入到这个的事工？100千的门徒，100 churches， 100间的教会 ，M100。你要如何的进入到这个的意象？你要如何的进入到这一个的呼召？你要如何的让神来使用？从今天早上到现在，神都不断的呼召我们成为那个门训者。神让我们进入到呼召里面，你来跟神回应，不要使到这一堂的讯息只是单单的成为一个的讯息而已，而是成为一个肯定，而是成为一个神要使用你的。Amen。你愿意回应神的好不好？在你座位上，你就举起你的手，你举高你的手，你举高你的手，我们一起来祷告。天父主耶稣基督，圣灵，我们愿意被神来使用。神不是再次的呼求呼召，神，而是我们已经在呼召里面了。圣灵，我们宣告说，我们要进入呼召里面。圣灵，我们要成为那个门训者。圣灵，我们要成为属基督的门徒。圣灵，我们宣告说，我们要成为带动复兴的。圣灵，我们宣告说，我们要成为引导潮流的。圣灵，我们宣告说，我们要成为写照历史的。圣灵，我们宣告说，我们要成为影响世界的。圣灵，我们说，我们要建造100间教会。圣灵，我们说，我们要建造100千门徒。圣灵，求主你的恩典来到我们的当中。神，使到我们有能力，进入到这个呼召，并且从今天开始，神，我们要成为那个门训的人。神，我们要成为如同耶稣基督门训他的门徒一样。神，我们要领受这一个的呼召，因为神，我们看见了赏赐就在我们的前面。神，我们看见了神已经为我们预备了这个赏赐。求耶稣基督你来与我们同在，带领着我们，不要让这一次的 Go and make disciples 成为一个的 slogan 而已，而是让它成为我们的生命，成为这一堂每一个的弟兄姐妹的生命，成为今天我们所聆听到神要告诉我们讯息的神每一个的弟兄姐妹。神啊，让我们进入到神的呼召里面，经历神你的生命。求主使用我们。圣灵，我们知道你在当中。神，你来悦纳每一个举起手的，神，他们的回应，他们的愿意进入到神里面的，都求主你亲自来使用他们。求主带领着我们，这是我们的祷告，而是奉靠主耶稣基督得胜的名求祷告 Amen。 好不好？把国度荣耀掌声归给我们的神 Amen。 Amen。 好不好？在坐下之前跟你左右旁边的说，你要回应呼召，不是等待呼召。要回应呼召， Amen。